Pada suatu malam hujan yang dingin mencengkam, sebuah kereta sedan hitam berhenti di atas sebuah jambatan di pinggir Kuala Lumpur. Seorang usahawan berjaya bernama Dato Iskandar, yang telah kehilangan putrinya setahun lalu, terdengar satu rintihan sayu. Apabila dia melangkah turun, dia melihat seorang gadis kecil kurus berusia 6 tahun, berpakaian lusuh bercorak bunga, sedang memeluk erat 2 orang bayi kembar di dadanya. Nafas mereka hampir terhenti kerana kesejukan. Matanya yang penuh ketakutan dan putus asa bertemu dengan pandangan Dato Iskandar. Dan pada saat itu, dia sadar pertemuan yang tidak disengajakan ini akan mengubah hidupnya buat selamanya. Dato Iskandar berhenti di susur jambatan, mendengar tangisan kanak-kanak itu. Angin malam yang dingin meniup wajahnya, namun hatinya terasa lebih sesak daripada kedinginan udara. Di bawah tiang konkrit, dia melihat susuk tubuh kecil itu. Seorang gadis berusia sekitar 6 tahun duduk di atas tanah, memeluk 2 orang bayi. Dia turun perlahan-lahan. Gema langkahnya kedengaran di ruang yang sunyi itu. Gadis itu terkejut, memeluk adik-adiknya dengan lebih erat dan berbisik, "Pak Cik, jangan halau kami. Kami janji tak akan bising." Kata-kata itu menikam kalbu Dato Iskandar. Dalam ingatannya, wajah putrinya yang meninggal dunia setahun lalu akibat penyakit jantung muncul kembali. Mata yang penuh ketakutan yang sama, rayuan yang sama. "Jangan tinggalkan saya." Dia melutut, coba bercakap dengan lembut. "Adik, nama siapa? Mana mak ayah adik?" Gadis itu menundukkan kepalanya, rambutnya yang kusut menutupi wajahnya. Tiada jawaban. Hanya tangan yang menggigil erat memeluk bayi-bayi itu. Salah seorang daripada mereka merengek perlahan, manakala yang seorang lagi nyenyak tidur, hanya ditutupi dengan sehelai kain nipis. Pak Mail, pemandu dan pembantu setianya, menghampiri mereka. Dia terpaku melihat pemandangan itu. 3 orang anak di tengah-tengah kelembapan dan kesejukan. "Ya Allah, kita kena bawa mereka ke hospital segera, Dato," desahnya. Dato Iskandar mengangguk. Namun, gadis itu mengundur ketakutan. "Tolong jangan jual kami, jangan tinggalkan kami." Kata-kata itu menusuknya seperti pisau. Dia menghulurkan tangannya, menahan air mata. "Tiada siapa akan tinggalkan adik. Saya akan tolong. Saya janji." "Bunga." Begitu dia kemudiannya memperkenalkan diri, memandang mata lelaki itu dengan ragu-ragu. Hanya selepas jeda yang lama, barulah dia membenarkan lelaki itu mengambil salah seorang adiknya. Bayi itu terasa ringan seperti kapas. Dato Iskandar menyelimuti anak-anak itu dengan jaket tebalnya dan dengan cermat meletakkan mereka di dalam kereta. Bunga turut naik, memeluk erat sebuah beg usang berisi kain-kain buruk. Perjalanan ke hospital menjadi permulaan babak baharu. Babak yang tidak pernah mereka bayangkan. Hospital menyambut mereka dengan cahaya terang dan bau antiseptik. Para jururawat bergegas ke kereta dengan berhati-hati memindahkan bayi-bayi itu ke atas pengusung. Bunga tidak melepaskan pandangannya daripada adik-adiknya, manakala jari jemari kurusnya tidak henti menggigil. Dato Iskandar berjalan di sisinya, merasakan kesakitan di dadanya hidup kembali. Kenangan pada hari dia sendiri mendukung puterinya ke bilik ICU. "Encik ini ayah budak-budak ni ke?" tanya salah seorang jururawat sambil mencatat butiran. Soalan itu menyentaknya seperti kilat. Dia kaku, bibirnya bergetar. Namun dia mengangguk, menandatangani dokumen agar anak-anak itu segera diterima masuk. Di sebalik kaca bilik, Bunga duduk di kerusi berhampiran katil, mengusap pipi salah seorang adiknya. Pada pandangannya terpancar kewaspadaan tetapi juga keazaman. Seolah-olah tanggung jawab seorang dewasa terpikul di bahunya. Dato Iskandar memandang pemandangan ini dan hatinya terasa sesak oleh rasa sakit yang aneh namun hangat. Apabila doktor meyakinkan bahwa tiada ancaman nyawa, dia membuat keputusan. Anak-anak itu akan pulang bersamanya. Pak Mail hanya menggelengkan kepala, tetapi tidak berkata apa-apa. Kereta memasuki perkarangan sebuah rumah agam lewat malam. Rumah itu terasa kosong dan dingin. Sejak putri mereka meninggal dunia setahun yang lalu, tiada lagi gelak tawa kanak-kanak di situ. Puan Sarah, istri Dato Iskandar, duduk di ruang tamu, pucat pasi dengan rambut panjangnya yang mengurai. Dia berdiri apabila melihat suaminya bersama anak-anak itu, dan matanya terbeliak. "Apa semua nih, Bang?" Suaranya bergetar kerana takut dan marah. "Abang bawa budak-budak entah siapa-siapa masuk rumah kita." "Saya tak boleh tinggalkan mereka," jawab Dato Iskandar dengan suara serak, dengan berhati-hati membaringkan bayi-bayi itu di atas sofa. "Awak kena tengok mereka, Sarah. Mereka hampir mati kesejukan." Puan Sarah menggenggam penumbuknya. Di matanya terpancar kesakitan. "Habis tu saya? Abang tak fikir ke pasal saya? Dekat rumah ni masih ada bayang-bayang arwah putri kita. Abang nak gantikan tempat dia dengan budak-budak lain ni ke?"
Bunga mendengar setiap perkataan. Bahunya terhinjut-hinjut menahan tangis. Dia berbisik kepada adik-adiknya, kalau mereka tak nak kita, kakak akan bawa kamu pergi. Dato' Iskandar mendengarnya dan berpaling dengan pantas. Dia melutut di hadapan gadis itu, merenung matanya dan berkata perlahan, "Tak, saya tak nak gantikan sesiapapun. Saya cuma tak sanggup biarkan mereka. Mereka perlukan kita, sama seperti kita perlukan mereka." Puan Sarah berpaling dan menaiki tangga, meninggalkan suaminya dengan anak-anak asing itu. Bunga menyembunyikan wajahnya di telapak tangan, dan bayi-bayi itu menangis perlahan. Malam itu, tiada siapa yang menyentuh makan malam. Bunga duduk menyendiri dengan sepinggan nasi, makan perlahan-lahan, coba untuk tidak membuat bising. Bayi-bayi itu terbaring di dalam buayan sementara di sebelahnya. Dato' Iskandar coba tersenyum, namun tangannya bergetar apabila dia menghulurkan tangan kepada bayi-bayi itu untuk menenangkan mereka. "Sih, jangan menangis. Kakak ada di sini," gumam Bunga sambil mengusap kepala mereka. Puan Sarah memerhatikan semua ini dan untuk seketika di matanya terkelip keraguan. Dia melihat bagaimana gadis itu, yang masih kecil, menjaga adik-adiknya dengan kelembutan seorang ibu dewasa. Namun hati Puan Sarah terlalu syarat dengan kepedihan, dan dia berpaling. Lewat malam, ketika seluruh rumah senyap, Puan Sarah mengintai ke bilik tamu. Di sana, di tepi katil, duduk Dato' Iskandar. Pandangannya tertumpu pada Bunga yang sedang tidur, dan air mata berkilauan di matanya. Itulah pandangan yang sama ketika dia memandang arwah puteri mereka. Puan Sarah menekan telapak tangannya ke bingkai pintu. Nafasnya tersekat. Dia menggantikan tempat anak kita. Fikiran itu terlintas di kepalanya, air mata mengalir di pipinya. Dia berlari ke bilik tidur dan menghempas pintu. Jeritannya bergema di seluruh rumah. "Abang tak akan ubah rumah kita jadi rumah anak yatim." Namun pada masa itu, di bahagian lain kota, di sebuah rumah mewah yang lain, perbualan yang berbeza sedang berlangsung. Hisham, bapa kandung Bunga dan si kembar, duduk dengan secawan kopi, pucat dan letih. Selepas kematian istrinya, dia tenggelam dalam kesedihan, dan istri barunya, Rina, memujuknya untuk melupakan anak-anak itu. "Mereka tak diperlukan," katanya dengan dingin. Jarinya mengusap bahu Hisham. "Serahkan harta pusaka itu pada saya, dan abang akan lupakan segalanya." Di sebelahnya duduk peguam Encik Razlan, bersedia untuk memalsukan dokumen. Mereka mahu memadamkan kewujudan anak-anak itu dari muka bumi. Seolah-olah mereka tidak pernah wujud. Manakala di rumah agam keluarga Dato' Iskandar, perjuangan untuk hidup dan hak untuk disayangi baru sahaja bermula. Keesokan paginya, rumah agam keluarga Dato' Iskandar dipenuhi dengan ketegangan baru. Dato' Iskandar hampir tidak tidur. Sepanjang malam, dia duduk di sisi katil Bunga dan si kembar. Apabila fajar menyingsing, tangisan bayi kedengaran di rumah itu. Bunga perlahan-lahan mendodoikan adiknya, berbisik, "Tidur, Fajar. Jangan takut, kakak ada di sini." Puan Sarah berdiri di ambang pintu. Dalam ingatannya muncul imbasan kenangan. Dahulu, putri mereka yang sesak nafas karena penyakitnya memegang tangannya dan berbisik, "Ibu, jangan pergi." Tekaknya terasa perit, dan Puan Sarah bergegas pergi. Tidak lama kemudian, kesunyian sarapan pagi dipecahkan oleh deringan telepon. Dato' Iskandar menjawab dan suara yang mengejek kedengaran di hujung talian. "Dato' Iskandar, semua orang tahu, Dato' sembunyikan anak-anak haram Dato' sendiri. Berhentilah berpura-pura jadi orang suci." "Siapa nih?" tanya Dato' Iskandar dengan tajam. "Azlan Sani, wartawan." Tak lama lagi, satu Malaysia akan tahu Dato' sorokkan pewaris haram. Dato' Iskandar menggenggam penumbuknya. Puan Sarah yang terdengar perbualan itu menjadi pucat. "Jadi, betullah semua nih?" Suaranya bergetar. "Budak-budak nih anak abang?" Dato' Iskandar tidak dapat menjawab serta-merta. Kesunyiannya membunuh harapan Puan Sarah. Dia berdiri dan pergi tanpa menunggu penjelasan. Bunga duduk di sebelahnya, menundukkan kepalanya ke mangkuk bubur ayam yang sejuk, seolah-olah takut untuk bernafas. Menjelang tengah hari, gempar satu bandar. Sebuah video muncul di internet. Gadis kurus berpakaian lusuh disyaki mencuri sekotak susu formula bayi di pasar raya dengan tajuk besar, "Anak haram jutawan ditangkap mencuri." Di rumah agam itu, Puan Sarah menghempas teleponnya ke meja. "Sekarang abang dah puas, satu bandar ketawakan kita," jeritnya kepada suaminya. Dato' Iskandar menarik nafas berat, tetapi berkata dengan tegas, "Saya percaya pada dia. Bunga tak mungkin mencuri." Bunga yang mendengar ini menangis teresak-esak. Bunga tak ambil. Bunga cuma tengok. Sumpah. Malam itu, gadis itu mengumpulkan kain-kainnya ke dalam beg,
dan cuba membawa adik-adiknya keluar melalui pintu belakang. Tak ada siapa perlukan kita. Jom kita pergi, bisiknya. Tetapi di ambang pintu berdiri Puan Sarah dengan air mata berlinangan. Jangan pergi, bisiknya. Lalu rebah melutut. Tinggallah Bunga, beri saya peluang. Gadis itu menangis teresak-esak di bahunya. Dinding di antara wanita itu dan anak angkatnya mula runtuh. Malam itu Dato' Iskandar menerima surat panggilan mahkamah. Esok, mahkamah akan memutuskan nasib anak-anak itu. Bilik mahkamah penuh sesak. Hakim, seorang lelaki beruban dengan pandangan tegas, mengumumkan permulaan perbicaraan. Peguam Encik Razlan dengan yakin memaparkan bukti di skrin. Video itu, Dewan berbisik, tengok, dia mencuri. Encik Razlan tersenyum sinis. Yang Arif, anak-anak ini bermasalah. Tempat mereka di rumah anak yatim. Ke kandang saksi naik Puan Yati, ketua rumah anak yatim yang telah menerima rasuah daripada Rina. Dia dengan dingin menyatakan, saya nampak Bunga merampas botol susu daripada adiknya. Budak yang kejam. Bunga melompat berdiri, matanya berlinangan air mata. Tak betul, saya tak pernah pukul mereka. Saya cuma panaskan badan mereka waktu malam. Dewan menjadi gamat. Puan Sarah tidak tahan, lalu berdiri. Perempuan ini menipu. Saya sendiri nampak macam mana Bunga tak tidur malam, mendodoikan adik-adiknya, dan berkongsi secebis nasinya yang terakhir dengan mereka. Dewan menjadi senyap. Orang ramai berpaling kepadanya. Terkejut istri Dato' Iskandar membela anak-anak itu. Hakim mahu meneruskan perbicaraan. Tetapi, tiba-tiba, seorang saksi tua berdiri. Ibu Maryam, yang berambut putih, bekas jiran keluarga Hisham. Dia bersandar pada tongkat, tetapi suaranya tegas. Saya nampak macam mana Hisham dan istri barunya menghalau anak-anak tu keluar masa hujan lebat. Budak perempuan tu merayu, ayah, jangan tinggalkan Bunga. Dan dia tutup pintu. Dewan menjadi riuh. Hisham, yang duduk di sebelah Rina, menundukkan kepalanya. Bahunya terhinjut-hinjut. Rina pucat kerana marah. Tipu, jerit Encik Razlan. Tiada bukti. Akan ada siasatan, kata hakim dengan tegas sambil mengetuk tukulnya. Perbicaraan ditangguhkan. Dato' Iskandar memeluk Bunga erat. Dia menggigil. Tetapi buat pertama kalinya, di matanya bersinar secebis harapan. Keesokan harinya, polis menggeledah pejabat Encik Razlan. Dokumen palsu dan pindahan wang ke akaun Puan Yati ditemui. Berita memaparkan rakaman peguam itu dibawa keluar dengan tangan bergari. Ketua rumah anak yatim itu ditangkap kerana rasuah. Wartawan Azlan Sani, yang memuat naik video palsu itu, muncul di televisyen. Saya memohon maaf kepada Dato' Iskandar dan adik Bunga. Video itu palsu. Di rumah agam itu, Bunga duduk di sebelah Dato' Iskandar. Gadis itu memandang skrin, tetapi tangan kecilnya menggenggam erat jari-jari lelaki itu. Kini dia tahu, lelaki itu tidak akan melepaskannya. Sementara itu Hisham, bapa kandungnya, menghampiri putrinya di koridor mahkamah. Matanya merah. Bunga, maafkan ayah. Ayah hilang akal bila ibu kamu dan adik-adik meninggal. Ayah dah buat silap besar. Baliklah pada ayah. Gadis itu mengundur, mencengkam lengan baju Dato' Iskandar. Bunga tak nak balik, bisiknya. Bunga dah ada ayah. Air mata bercucuran dari mata Hisham. Dia menutup mukanya dengan tangan dan melutut, tetapi sudah terlambat. Kepercayaan putrinya musnah. Pada malam dia menghalaunya di tengah hujan. Rina telah dibawa polis terus dari bangunan mahkamah. Dia menjerit-jerit, meronta-ronta. Rambutnya kusut masai. Semua ini sebab dia. Sebab budak perempuan tu aku hilang segalanya. Aku akan balas dendam. Kerumunan wartawan merakam kejatuhannya ke dalam kegilaan. Sementara Dato' Iskandar memeluk Bunga ke dadanya dan berbisik, tak ada siapa akan sakitkan kamu lagi. Tak akan pernah. Di sebelahnya berdiri Puan Sarah, mendukung seorang bayi di tangannya. Di matanya, buat pertama kalinya setelah sekian lama, bukan hanya ada kesakitan, tetapi juga kehangatan yang tenang. Malam itu, di rumah yang baru-baru ini, dipenuhi kekosongan, kedengaran semula gelak tawa. Bunga tersenyum, malu-malu, tetapi ikhlas. Dato' Iskandar memandangnya dan merasakan dia kembali menjadi seorang ayah. Pagi selepas perbicaraan membawa ujian baru, akhbar dan laman berita gempar. Sensasi. Kanak-kanak jumpaan di bawah jambatan menjadi pusat drama mahkamah. Gambar Bunga dan si kembar ada di mana-mana. Ada yang menulis pencuri kecil, yang lain mangsa sinis orang dewasa. Dato' Iskandar duduk di pejabatnya, mendengar panggilan daripada para pemegang saham. Dato' kena segera jauhkan diri dari skandal nih, jerit salah seorang daripada mereka di telefon. Saham jatuh. Kita rugi berjuta-juta ringgit. Dato' Iskandar diam, kemudian berkata dengan tegas,
Saya tak akan khianati anak-anak tu. Kalau kamu semua nak jual saham, saya akan beli. Kata-katanya berbunyi seperti satu cabaran. Ada yang menjadi malu, yang lain marah, tetapi tiada siapa yang berani membantah lagi. Sementara itu, di rumah Agam itu, Puan Sarah berdiri di dapur. Dia teringat bagaimana malam itu dia mendengar suara Bunga berbisik kepada adik-adiknya. Jangan takut, kakak tak akan tinggalkan kamu. Dan buat pertama kalinya, setelah sekian lama, sesuatu bergerak di hati wanita itu. Dia memasak bubur ayam yang ringkas dan sendiri meletakkan pinggan di hadapan gadis itu. Terima kasih, bisik Bunga hampir tidak menyentuh sudu. Puan Sarah berpaling untuk menyembunyikan air matanya. Tetapi di dalam hatinya dia tahu, ais itu mula mencair. Beberapa hari kemudian, polis mengemukakan bukti pemalsuan. Berita memaparkan rakaman Encik Razlan di Gari. Puan Yati dituduh menerima rasuah. Azlan Sani memohon maaf di hadapan kamera. Suaranya bergetar. Bunga memandang skrin dan tidak percaya. Buat pertama kalinya dia merasakan kebenaran berpihak kepadanya, tetapi badai belum reda. Malam itu, polis datang lagi. Esok sambungan perbicaraan hak penjagaan. Bersiap sedia. Dato' Iskandar menggenggam erat dokumen. Puan Sarah memeluk bayi, mengangguk kepada suaminya. Kita akan hadapinya bersama. Bilik mahkamah lebih sesak lagi. Kamera berkelip-kelip, wartawan berbisik. Hakim mengumumkan sambungan perbicaraan. Encik Razlan sudah tiada, kerusinya kosong. Tetapi kini Hisham pula bercakap. Dia kelihatan letih. Seolah-olah menua 10 tahun. Suaranya bergetar. Anak-anak ini milik saya silap bila saya halau mereka. Saya minta maaf pada Bunga, saya nak mereka kembali. Bunga mengesot dan menyembunyikan wajahnya di bahu Dato' Iskandar. Bunga tak nak ikut dia, bisiknya. Bunga dah ada ayah. Hakim memandang tajam pada Hisham. Kesalahan Encik disahkan oleh keterangan saksi. Kata-kata Encik tidak banyak bermakna. Hisham menutup mukanya dengan tangan dan menangis. Tetapi Hakim sudah bercakap kepada pihak-pihak lain. Mahkamah akan menyiasat kemungkinan memberikan hak penjagaan kepada Dato' Iskandar dan istrinya. Dewan berbisik. Puan Sarah buat pertama kalinya berdiri dan berkata dengan tegas, saya mengesahkan, anak-anak ini adalah sebahagian daripada keluarga kami. Semua berpaling. Pengakuannya menjadi satu kejutan. Bunga menangis memeluk Puan Sarah. Hakim menangguhkan keputusan muktamad sehingga siasatan selesai. Tetapi di dalam dewan sudah terasa firasatnya. Penghujungnya sudah dekat. Namun musuh tidak menyerah. Rina, yang hilang sokongan, dalam kemarahannya membuat kecoh di hadapan bangunan mahkamah. Tangannya yang bergari meronta-ronta, solekannya luntur. Semua sebab dia, sebab budak perempuan tu aku hilang segalanya. Jeritnya sambil melemparkan ancaman. Kerumunan wartawan merakam setiap perkataan. Di mata umum, Rina akhirnya bertukar menjadi penjahat. Malam itu, Bunga tidak dapat tidur. Dia duduk di tepi katil adik-adiknya dan perlahan-lahan menyanyikan lagu Dodoi. Puan Sarah masuk dan terpaku di ambang pintu. Kenangan muncul. Dahulu putri mereka juga meminta, Ibu, nyanyi lagi. Adik pun susah nak tidur? Tanya Puan Sarah perlahan. Bunga terkejut tetapi mengangguk. Wanita itu mendekat dan buat pertama kalinya mengusap rambutnya. Sekarang, adik tak berseorangan lagi. Saya ada dengan adik. Bunga menangis teresak-esak dan tiba-tiba berbisik, terima kasih, Ibu. Perkataan ibu itu membakar hati Puan Sarah. Namun, air matanya bukan lagi air mata kepahitan, melainkan air mata kelegaan. Keesokan harinya, desas-desus terus berleluasa. Ada yang menuduh Dato' Iskandar munafik, yang lain mengagumi keberaniannya. Namun malam itu segalanya berubah. Berita memaparkan bukti baru. Video palsu Bunga ternyata telah disunting. Pakar mengesahkan rakaman itu dipalsukan. Pendapat umum beralih mendadak menyokong anak-anak itu. Di rumah Agam itu, kedengaran gelak tawa yang pertama kali ikhlas. Bunga bermain dengan adik-adiknya, buat pertama kalinya membenarkan dirinya tersenyum tanpa rasa takut. Dato' Iskandar memandang dan berbisik kepada Puan Sarah. Lihat dia, Sarah. Dia hidup kembali. Puan Sarah mengangguk, matanya bersinar. Tetapi yang utama masih di hadapan. Perbicaraan mahkamah terakhir. Pagi itu, keluarga itu keluar bersama menuju ke bangunan mahkamah. Wartawan mengerumuni mereka. Kamera berkelip-kelip. Bunga menggenggam erat tangan Dato' Iskandar. Di tangan yang sebelah lagi, dia memeluk seekor anak patung beruang lama. Puan Sarah mendukung salah seorang bayi kembar. Yang seorang lagi dibawa oleh pekerja sosial. Di dalam dewan, suasana senyap dan tegang. Hakim mengangkat matanya dari dokumen. Hari ini, keputusan akan dibuat. Musuh telah dilemahkan. Rina ditangkap. Encik Razlan dalam siasatan. Puan Yati dipecat. Tetapi persoalan tetap ada.
Kepada siapa anak-anak itu akan diserahkan? Pendakwa raya berkata dengan dingin. Walaupun terdapat keadaan yang meringankan, Dato Iskandar bukan waris sedara. Undang-undang memerlukan kehati-hatian. Dato Iskandar berdiri. Suaranya rendah tetapi tegas. Ikatan darah? Keluarga wujud di mana ada kasih sayang. Saya bersumpah, tiada seorang pun daripada anak-anak ini akan berakhir di bawah jambatan lagi. Di dalam dewan kedengaran tepukan gemuruh yang terpaksa dihentikan oleh hakim dengan ketukan tukulnya. Puan Sarah berdiri di sebelahnya. Saya kehilangan putri saya dan saya sangka hati saya sudah mati. Tetapi Bunga dan adik-adiknya menunjukkan kepada saya bahwa hati saya boleh berdegup semula. Mereka anak-anak saya. Bunga duduk dengan air mata berlinangan. Dia berbisik, "Tolong jangan ambil kami." Pada ketika itu, seluruh dewan sudah berpihak kepadanya. Hakim mengetuk tukulnya. Mahkamah akan berbincang. Keputusan akan diumumkan esok. Malam itu, keluarga itu kembali ke rumah, menanti pengakhiran cerita mereka. Rumah itu penuh dengan debaran, tetapi juga harapan. Bunga tertidur bersandar pada Puan Sarah. Dato Iskandar duduk di sebelah. Buat pertama kalinya dalam setahun merasakan kehangatan sebuah keluarga. Dan di seluruh bandar, ribuan orang hanya bercakap tentang satu perkara. Adakah gadis kecil itu akan menemui rumah sejatinya? Pagi itu, cuaca mendung, langit diliputi awan tebal. Di hadapan pintu mahkamah, orang ramai berkumpul. Wartawan, orang awam yang ingin tahu, semua menanti. Siapa yang akan mendapat hak penjagaan anak-anak itu? Dato Iskandar keluar dari kereta dengan sut gelap yang kemas. Bunga memegang tangannya, memeluk anak patung beruangnya ke dada. Puan Sarah mendukung salah seorang bayi, manakala yang seorang lagi dibawa oleh pekerja sosial. Keluarga itu memasuki dewan mahkamah di bawah puluhan kelipan kamera. Hakim mengambil tempatnya, dewan menjadi senyap. Mahkamah telah mendengar semua pihak, meneliti bukti. Encik Razlan didapati bersalah memalsukan dokumen. Puan Yati menerima rasuah. Rina Hisham ditahan. Hisham bin Abdullah melepaskan hak penjagaannya dengan akuan sendiri. Dewan berbisik. Hisham duduk dengan kepala tertunduk, matanya merah. Rina yang bergari hanya mendesis. Hakim menyambung. Dengan mengambil kira semua keadaan, mahkamah mendapati adalah wajar untuk memberikan hak penjagaan ke atas Bunga, Fajar, dan Bayu kepada pasangan Dato Iskandar dan Puan Sarah. Bunga tidak terus faham apa yang diperkatakan. Dia berkelip-kelip kemudian memandang Dato Iskandar. Lelaki itu menunduk dan berkata perlahan, "Sekarang, adik anak ayah dan ibu untuk selama-lamanya." Gadis itu menangis teresak-esak dan memeluknya erat. Puan Sarah mendekat, memeluk mereka berdua dan berbisik, "Ibu dah ada anak-anak semula." Di dalam dewan kedengaran tepukan gemuruh. Malah beberapa orang wartawan kelihatan mengesat mata. Beberapa minggu berlalu, rumah agam keluarga Dato Iskandar berubah. Di tempat yang dahulunya sunyi, kini kedengaran gelak tawa. Bunga belajar membaca, duduk di sebelah Puan Sarah. Dato Iskandar bermain dengan si kembar, melambung mereka tinggi-tinggi. Suatu malam, Bunga membawa pulang buku latihan dari sekolah. "Cikgu suruh tulis pasal rumah kami," katanya malu-malu. Dato Iskandar tersenyum. "Dan apa yang adik tulis?" Bunga membuka halaman dan membaca dengan kuat. "Rumahku bukan dinding dan bukan harta. Rumahku adalah tempat di mana ibu mengusap kepalaku, ayah memegang tanganku, dan adik-adik tersenyum. Rumahku adalah tempat di mana tiada siapa yang akan meninggalkan aku." Kata-kata itu bergema dalam kesunyian. Puan Sarah menutup mukanya dengan telapak tangan. Air mata mengalir di pipinya. Dato Iskandar memeluk erat gadis itu. "Itulah rumah terbaik yang boleh dibayangkan," katanya dengan suara serak. Musim panas membawa warna-warna baru. Di taman rumah agam itu, pokok mangga berbunga, dan Bunga berlari bersama adik-adiknya di antara dahan-dahan yang mekar. Puan Sarah berdiri di anjung dan memandang mereka. Di dalam hatinya, buat pertama kalinya selepas bertahun-tahun, tiada lagi kesakitan, hanya kesyukuran. Dato Iskandar mendekat dan memeluk bahu istrinya. "Kita dah jadi satu keluarga semula," katanya. "Dan itulah yang paling penting." Puan Sarah tersenyum dan mengangguk. Dia tahu luka masa lalu tidak akan hilang, tetapi ia tidak akan lagi menguasai hidupnya. Dan Bunga ketawa, memegang tangan adik-adiknya. Baginya, segalanya baru bermula. Dia mempunyai rumah, keluarga, dan masa depan yang sebelum ini tidak pernah diimpikannya. Dan matahari yang menembusi awan menyinari mereka semua dengan cahaya keemasan yang lembut, simbol sebuah kehidupan baru.